ingin menunjukkan sesuatu, menginginkan sesuatu, dan mereka nampak lega dengan kemenangan. Ini adalah satu step yang dijanjikan mereka inginkan dapatkan, dan mereka hasilnya mereka mendapatkan piala ini pada hari ini. Dan betul, pentas ke Asia juga sudah terjamin selain daripada laluan ke Liga Super bagi JDT. Mak Syarul. Ini yang saya katakan tadi di awal sembang-sembang kita tadi. Bagaimana JDT dia ada plan. Dia plan every year, dia akan plan apa benda dia nak kejar, apa benda dia nak kejar untuk next year, apa benda dia nak kejar, dan macam mana cara dia nak berbelanja. So ini yang orang di luar tak tahu sebenarnya. Kan Big Boss macam mana buat kerja sebenarnya. Dan alhamdulillah rezeki JDT, saya tak terkejut dengan kemenangan untuk pasukan JDT pada malam ini. Dan saya juga saya pun dah cakap tadi, saya pilih dah yang mana di belakang saya tadi. Mungkin ada yang tidak kurang cakna berkenaan dengan kedudukan pemain ni. Mak Syarul berada betul-betul di hadapan logo Johor Darul Takzim, manakala Syarul berada di hadapan logo Terengganu, tapi itu hanya kedudukan saja. Dan pada ketika ini kita sedang melihat kepada visual secara langsung di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk upacara penyampaian hadiah yang pastinya bersama dengan div-div jemputan kehormat daripada pihak MFL, dan juga nak diraikan adalah berkenaan dengan kemenangan pasukan Johor Takzim dan juga kehadiran pemilik kelab Johor Darul Takzim sendiri, iaitu Tunku Mahkota Johor TMJ, yang turut diraikan. Ini menunjukkan mesej berkenaan dengan kemenangan pada ketika ini amat bermakna kepada pasukan Johor Darul Takzim terutamanya. Ya, jelas kita lihat pemain JDT kerajaan juga disambut dengan meraihkan Tengku Mahkota Johor. Mereka boleh katakan semua mereka bermain untuk pemilik mereka. Mereka ingin mendapatkan sejarah demi pemilik mereka, dan hasilnya mereka bermain dengan baik, mereka bermain sebagai satu keluarga, dan akhirnya kita tidak terkejut seperti Pak Syarul Razak katakan, kita tak terkejut, dan pasukan JDT berada di mana mereka berada pada malam ini sebenarnya. Dan ini adalah Presiden MFL yang juga turut bersama pada ketika ini, Datuk Abdul Ghani Hassan, untuk meraihkan kesemua pegawai-pegawai yang terlibat pada ketika ini untuk perlawanan akhir Piala FA 2022. Prestasi pengadil pada malam ini dalam mengendalikan perlawanan 90 minit, Ahmad Syarul? Ya, amat memuaskan. Tahniah kepada keseluruhan mutu pengadilan yang baik pada malam ini. Ya. Dan itu antara yang sedang diberikan perhatian Nazmi Nasaruddin bersama dengan barisan pengadil yang bertugas pada malam ini, Saudara Muhammad Zairul Khalil Tan, Arif Syamil Abdul Rashid, Naziran Aziz beserta dengan Ahmad Zuhaidi Zulkifli dan Muhammad Almi Abdullah, yang diberikan penghormatan terlebih dahulu. Turut berada di sana adalah Menteri Besar kedua-dua kerajaan negeri yang berada di situ untuk turut bersama-sama meraihkan perlawanan akhir pada malam ini. Antara sisi positif yang boleh dibawakan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu untuk perlawanan pada malam ini? Saya rasa ini bukanlah penamat dari segi karier mereka. Kalau kita lihat, ini adalah pentas final kebanyakannya pertama untuk pemain ini. Dan saya rasa ini adalah satu, boleh dikatakan, tunjang untuk kebangkitan mereka di musim-musim yang akan datang. Dan saya rasa untuk pasukan Terengganu itu sendiri, mereka sudah adanya fundamental, iaitu asas pasukan, beberapa pemain core, pemain baru yang dimasukkan juga mereka sudah steady. Mungkin ada sedikit pertukaran untuk musim hadapan, akan adanya perubahan, akan adanya pasukan Terengganu yang masih sama, yang akan layak untuk berhasil di pentas final lagi. Tetapi perlawanan akhir ini berlaku, mereka menjadi second best dalam pertandingan Piala FA pasukan Terengganu, dan berlaku di pertengahan musim. Nafuzi sendiri kata 4 hari mereka akan kembali beri fokus pada Liga Super. Sukar keadaan begini? Itu yang saya nak tambah apa yang Syarul kata tadi. Sebenarnya antara pasukan yang konsisten di dalam liga kita adalah pasukan Terengganu. Dan itulah sebabnya mereka boleh layak sampai hingga ke pentas final FA Cup ini. Jadi tak perlu kita nak kata apa-apa pasal Terengganu, kerana dia antara, kalau top 4, kalau kita tengok dalam carta liga, kalau dia top 4, kalau dia duduk dalam top 4, dia adalah salah satu pasukan yang pastinya akan masuk kepada pentas semifinal. Jadi mereka berjaya untuk mengekalkan konsistensi mereka di dalam liga, sepanjang liga, dan juga terus masuk ke pentas final. Dan ini satu pengalaman yang cukup berharga bagi keseluruhan pemain, tak kira lah pemain muda ke, pemain yang berpengalaman ke. Saya rasa ini
Bukan calang-calang pentas final yang boleh siapa-siapa pun perolehi. Ya, betul. Dan pingat selaku naib juara dikalungkan sendiri oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, yang juga turut turun untuk bersama-sama dengan para pemainnya, penyokong-penyokong rakyat negeri Terengganu yang hadir pada malam ini bersama dengan Faisal Halim. Antara yang paling kecewa kerana beliau pernah meraih gelaran juara PLFA ni, Syahrul. Ya, mungkin ada sedikit kesedihan ya. Tapi bagi saya untuk pasukan Terengganu tiada apa yang dikatakan negatif untuk sampai ke arah final ini. Jadi mereka telah berikan segalanya. Di pentas final juga mereka menunjukkan semangat, mereka masih lagi ingin cuba untuk menangi FA Cup ini. Tapi mungkin malam ini bukan malam mereka. Seperti saya katakan tadi, mereka masih perlu lagi kembali untuk cuba lagi musim-musim hadapan, dan masih ada lagi Liga Super, masih ada lagi Piala Malaysia. Dan saya rasa untuk season ini bukanlah ini adalah nota terakhir untuk mereka. Ada lagi peluang untuk mendapatkan. Ahmad Syarul tidak pernah tewas pentas saya PLFA. Satu penampilan, satu kemenangan. Anda pernah tewas 2 kali. Mungkin lebih memahami. Itu yang saya bagi tahu tadi. Terengganu tak perlu risau apa-apa pun. Kan? Sebab apa? Benda ni akan ada setiap tahun. Dan kita jangan lupa, pasukan yang dia tentang malam ini adalah pasukan yang melayakkan diri ke pentas ACL. Bukan calang-calang pentas yang JDT involve. Jadi macam Nafuzi katakan tadi, kalau kita menilai, membandingkan antara satu player dengan satu player JDT dengan satu player Terengganu itu sendiri, perbezaan yang cukup ketara dan cukup besar. Di mana kalau kita lihat, Arif Aiman juga muda. Betul. Tetapi perbezaan muda bermain dengan pasukan yang baik dan pemain muda yang bermain dengan pasukan yang kurang berpengalaman. Ini dua benda yang berbeza. Jadi ini yang kita dapat lihat. Jadi tak perlu berduka. Teruskan usaha. Saya rasa pasukan Terengganu dah belajar banyak benda pada malam ini. Termasuklah pengurusan, coaching staff dan juga pemain-pemain mereka. Okey, ini antara yang sedang dinanti-nantikan juga berkenaan dengan penyampaian hadiah kepada juara pada edisi kali ini. Adakah pengalaman tewas pada pentas final Piala Malaysia mematangkan barisan skuad JDT yang ada ni, Syarul? Saya rasa mereka selepas tewas Piala Malaysia sebelum ni, mereka membuatkan makin, boleh katakan, hangga untuk dapat kemenangan dan lagi dapat lagi semangat pasukan JDT. Dan akhirnya pemain terbaik dipilih Arif Aiman. Saya setuju. Saya tengok beliau keterujaan melihat seorang pemain muda ni bukan selalu terjadi tapi dengan ketenangan, keinginan, determination, saya harapkan beliau dapat mengekalkan konsistensi beliau dalam masa lagi 5 tahun semua. Anda melihat seorang pemain muda ni, Ahmad Syarul, anda pernah muda, anda pernah menjadi ketua pasukan. Ini permata bola sepak kita. Jadi ni saya cukup berbangga kerana pemain ini datang daripada AMD. Saya sambut dia ketika mana beliau datang ke JDT. Inilah orang dia. Dia kita letakkan di pasukan belia. Ketika itu daripada Form 4 kita masuk Form 5 di sekolah Pasir Gudang. Pasir Gudang bersama 3 kawan dia lagi daripada AMD. Dan alhamdulillah beliau mengambil peluang dan ruang sepenuhnya ketika mana pengurusan JDT memberi ruang dan peluang yang sepenuhnya kepada beliau. Mak bapak dia pun saya kenal datang dan alhamdulillah saya cukup teruja dan cukup berbangga dengan Arif Aiman ini kerana menggunakan sepenuhnya rezeki yang Allah bagi dan beliau terus meletakkan diri beliau sebagai salah seorang pemain muda ketika ini. Okey, baik, dan pada ketika ini sedang dinantikan adalah upacara sesi penyampaian hadiah trofi dan juga title gelaran kepada pasukan Johor Darul Takzim selaku juara PLFA edisi 2022 penganjuran ke-32 sejak tahun 1990. Bermula dengan pasukan Perak sebagai juara pertama dan juara terdahulu pada ketika ini adalah pasukan Johor Darul Takzim. Berksenda Silva mengetuai rakan-rakannya bersama dengan Nak Choi Insar tadi. Memang semua mempunyai peranan masing-masing. Ini adalah antara kesebelasan ataupun 18 pemain yang kalau diturunkan
bersedia pada bila-bila masa sahaja. Sebuah pasukan yang perlu dicemburui. Syarul. Saya rasa saya setuju kerana ini adalah pasukan yang perlu dicemburui dan dijadikan penanda aras untuk pasukan-pasukan lain yang beraksi dalam liga kita. Dalam industri bola sepak negara kita, mereka perlu cuba sekurang-kurangnya untuk sedikit mempelajari apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kumar Ketujuh dan juga pasukan JDT ini dengan persiapan, preparation yang baik, pilihan pemain yang baik, cara filosofi yang diterapkan mengikut pemilihan-pemilihan pemain. Itu adalah satu benda yang bukan mudah untuk dibuat. Kalau kita lihat apa yang Mas Syarul katakan, mereka memilih Arif Aiman dan seterusnya membuatkan pemain ini grow bersama pasukan dan memberi peluang serta bermain bersama pemain bintang yang lain. Ini adalah satu benda yang baik dalam industri bola sepak kita dan perlu dicontohi oleh pasukan-pasukan lain. Ya, Jordi Ahmad, Musa Sidibe juga turut berada di samping Arif Aiman, Afiq Fazail, Syamil Safari juga pasti merasai detik antara awalnya juga untuk meraih trofi dan juga pingat. Bersama-sama dengan Daniel Amir juga berada di sini. Kita menyaksikan deretan bintang yang boleh beraksi pada bila-bila masa sahaja bersama dengan mana-mana pasukan yang dikumpulkan bersama dengan pasukan Johor Darul Takzim. Tetapi demand untuk memenangi setiap piala itu sentiasa ada daripada pemilik kepada para pemain, Mak Syarul. Memang saya rasa ini hunger, mereka mendahagakan kejayaan demi kejayaan. Tetapi apa yang kita nampak ini adalah benda yang gembira, tapi benda yang duka, benda yang lara tersimpan baik di JDT. Jadi mereka tak pernah putus asa, mereka tak pernah hilang semangat, mereka terus tumpukan kepada kerjaya dan profesionalism yang cukup kuat ditunjukkan oleh keseluruhan pasukan keputusan di JDT. Itu antara yang benda yang saya kata saya tak suka kita cemburu. Kita kata kita cemburui ke, saya kata tak perlu cemburu. Kita perlu ikut apa yang dibuat, mencontohi dan ikut apa. Tak perlu berbelanja macam mereka berbelanja, tetapi ikut macam mana cara mereka membuat plan. Dia sebenarnya simple aja. Kalau kita gagal untuk merancang, maknanya kita merancang untuk gagal. Itu antara kata-katanya yang sangat tepat bagi menggambarkan berkenaan dengan perjalanan pasukan Johor Darul Takzim dan mereka kali terakhir menjulang trofi ini, mendapat medal ini adalah pada tahun 2016 dan 6 tahun kemudian mereka kembali bagi memenangi kejuaraan Piala FA, antara kejuaraan yang kebiasaannya memang menjadi rebutan di pertengahan musim bagi kesemua pasukan. Bermula dengan 35 pasukan ataupun 34 pasukan pada edisi 2022 pada kali ini. Kemudian disertai oleh 12 pasukan daripada persaingan Liga Super, Liga Utama, 7 pasukan di persaingan Liga Premier dan baki selebihnya 15 pasukan daripada persaingan Liga M3 ataupun M3. Dan ini antara trofi yang akan bersama-sama disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kepada Hector Bidoglio bersama dengan ketua pasukan pada malam ini, Falizal Marlias, yang kembali diberikan kepercayaan untuk bersama-sama dengan pasukan Johor Darul Takzim Harimau Selatan bagi kembali menunjukkan, memberikan mesej kepada semua pasukan yang lain berada dalam kancah persaingan Liga Malaysia bahawa mereka masih lagi dahagakan kejuaraan. Tahniah diucapkan kepada pasukan Johor Darul Takzim, juara Piala FA Malaysia 2022 secara rasminya selepas dia menundukkan cabaran pasukan Terengganu dengan keputusan masa penuh 3-1. Dua jaringan Bergson da Silva dan jaringan pembukaan daripada Arif Aiman berjaya untuk sekali lagi, kalau istilahnya pada ketika ini, JDT akan bermain bunga api sekali lagi dengan deretan kejayaan yang mereka berjaya kecapi sekali lagi. Dan ini mungkin baru permulaan kerana kita tahu fokus mereka yang utama adalah persaingan Liga Super, Syarul. Ya, kita tahu sebenarnya fokus utama mereka adalah Liga Super. Ini adalah kemenangan pertama untuk menjuarai Piala FA. Selepas itu kita akan lihat pasukan mereka akan terus mengungguli dan juga mengejar Liga Super, dan selepas itu Malaysia Cup. Kita lihat pasukan ini akan lebih grow dan menangi 33 cup dalam masa yang sama. Dan ini permulaan mesej kepada pasukan-pasukan lain untuk nak kejar, silakan, tapi mereka akan terus berlari. Yalah, jangan hanya mengejar, fikirkan apa yang terbaik untuk pasukan masing-masing. Bagaimana untuk menjadi pesaing yang hebat kepada pasukan JDT. Itu adalah lebih penting. Okey, ini secara rasminya berkenaan dengan kerajaan dan juga
sambutan yang akan diteruskan. Saya percaya dari Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini, sambutan akan diteruskan